lagu bakaunya itu merendah tinggi memang. Yang keempat tinggi makna dia Quran. Yang kelima agama. Din ni makna dia agama. Tu kita sahaja. Din tu agama. Din. Saifuddin, pedang agama. Saifuddin. Din tu makna dia agama lah, agama nama Saifuddin tu. Qamaruddin, bulan agama. Jadi din ni agama. Jadi dari segi bahasa. Tapi sini bukan yang memiliki hari agama dah. Tak ada cuma dari segi bahasa adalah makna din tu makna dia agama. Tapi kita tak terjemah hari agama, hari adat. Tak ada hari adat. Sini kita kata memiliki hari perhitungan boleh, hari pembalasan pun boleh. Hak terjemah tu. Okey, habis itu dari sudut bahasa. Yang seterusnya menurut pandangan Al-Quran. Malik Yaumiddin ni Quran kata lagu mana? Tentang Malik Yaumiddin ni tu. Jadi di sini Allah tidak menerangkan maksud Yaumuddin. Tapi dalam ayat lain ada sebut Yaumuddin tu gapo. Ni saya pakai tak baca lah tidak saya pakai maksud lalu. Dalam ayat ni tak ada yang memiliki hari pembalasan. Geria hari pembalasan tak ada sebut. Lagu mana hari pembalasan tidak? Tak ada sebut. Tapi dalam ayat lain ada. Dalam ayat lain itu dia ada royak. Lagu mana hari pembalasan itu? Dia ada royak. Ayat mana? Ayat di dalam surah Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Akhir ayat surah Al-Infitar tidak? Akhir surah Al-Infitar. Jadi dalam surah Al-Infitar tu, surah ni dia ada royak, geria tu, Yaumuddin. Jadi yang bertanya, geria. Mak rakam Yaumuddin, gapo? Tahu ke tak gapo Yaumuddin? Kalau sini yang memiliki Yaumuddin, hari pembalasan. Jadi sana ibu tanya, tahu tak geria hari pembalasan? Tidak. Thumma ma adraka ma Yaumuddin. Thumma ma adraka ma Yaumuddin. Maknanya tanya dua kali. Tahu ke tak gapo? Hari pembalasan tiga gapo? Tanya pula. Tahu ke tak? Sekali lagi. Gabri hari pembalasan. Tanya pula. Dua kali tanya hari pembalasan. Lepas tu baru dia pun jawab. Hari pembalasan ni ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Yang malatam liku nafsul li nafsin syai'a. Tak boleh bantu sikit pun. Itulah hari pembalasan. Maknanya kita kata sama ada ayah nak bantu anak nak bantu ayah tak lebih. Kecuali dengan izin dia lah. Ada dengan izin dia. Tapi maknanya tak boleh bagi bantuan. Sesuka hati tak boleh. Kalau ada dunia ikut kita dah. Kuasa kita, kemampuan kita nak bantu siapa, nak tolong siapa-siapa, itu atas kita. Tapi di akhirat tak boleh. Hak Allah beri je boleh. Itu maksud dia, hari pembalasan. Ni Quran. Quran sendiri mentafsirkan gapo dia Yaumuddin tu. Quran kata Yaumuddin tu ialah hari hak siapa-siapa pun tak boleh tolong siapa-siapa. Nafsul li nafsi syai'a wal amru yawma idzin lillah. Urusan pada hari itu Allah je boleh. Hanya Allah je yang mengurus pada hari itu. Pada hari pembalasan itu. Gitu. Dia dalam ayat lain. Lepas tu yang dimaksudkan dengan adil juga ialah hari di mana amalan-amalan mereka akan dibalas dengan adil dan saksama sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nur. Lepas tu ada pula tafsir lain pula. Gapo dia Yaumuddin? Yaumuddin ni ialah hari hok mana amalan-amalan kita dibalas dengan adil. Kalau baik, balas dengan baik. Kalau jahat, balas dengan jahat. Balas seadil-adilnya kita kata. Dengan adil, dengan kita kata tak ada tak ada tu terlebih, hak ni terlebih, hak ni kurang, tak ada. Jadi hari Yaumuddin tu ialah hari hok amalan kita akan dibalas dengan cukup-cukup. Dengan adil molek. Adil dan saksama. Tu Yaumuddin. Iaitu firman Allah, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan
ataupun azab seksa, dalam kurungnya azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Itulah yang mudi. Yang mudi ni maknanya hari hok mana orang hok orang hok jahat tu berhak mendapat balasan dia. Itu yang mudi. Ada. Maknanya kita kata balasan, mendapat balasan lah. Orang jahat mendapat balasan dia. Itu yang mudi. Atas dunia ni tak tahu lagi dah. Jadi orang jahat tidak mendapat balasan. Tapi yang mudi ialah hari orang jahat dapat balas. Orang jahat mendapat balasan dia. Itu maksud Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Lalu mengikut Al-Quran lah. Seterusnya menurut hadis para sahabat dan juga ulama. Gabriel pula. Menurut hadis para sahabat dan ulama, yang Malik Yaumiddin ni gapo? Apa maksud dia Malik Yaumiddin? Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dan juga segolongan sahabat bahawa yang dimaksudkan dengan Malik Yaumiddin ialah hari perhitungan. Itu siapa dia ayat tu? Itu diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni salah seorang hok sepadan daripada Ibnu Abbas ke Ibnu Mas'ud lah hok bisa kita kata di dalam ilmu tafsir lah. Salah seorang hok menunjuk lah. Jadi dia kata Yaumuddin ni ialah hari perhitungan. Itu kata Ibnu Mas'ud. Malik Ibnu Abbas mengatakan sesiapa pun tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat membuat apa-apa keputusan pada hari itu sebagaimana mereka dapat melakukannya di dunia. Ini Ibnu Abbas kata. Jadi Ibnu Abbas kata Yaumuddin ni dia. Yaumuddin ni ialah hari itu. Orang ni tak ada apa-apa. Pada Yaumuddin. Ibnu Abbas kata orang. Yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu lagu mana? Iaitu hari orang tak ada apa-apa. Itu. Dan tak boleh buat keputusan kawan-kawan pada hari itu. Tak boleh buat keputusan. Kalau ni keputusan kita dah. Lulu kalau tidak lulu, tangan kita. Kita nak lulu. Okey lulus. Okey tak lulu, gagal. Itu keputusan tangan kita. Ibn Abbas kata hari itu Yaumiddin tak ada. Segala keputusan bukan di tangan kita. Dan kita tak ada gapo-gapo. Sebagaimana mereka dah melakukannya di dunia. Maknanya kalau ada dunia enggak, bolehlah kita buat keputusan tu dah. Atas kita nak keputusan gapo-gapo, nak memutuskan gapo-gapo, tetapi di akhirat tak boleh. Pada Yaumuddin tu lah. Yaumuddin kita tak boleh nak memutus gapo-gapo. Tak boleh buat keputusan gapo-gapo. Sebenarnya Yaumuddin, hari semua makhluk dihisap, itulah hari kiamat. Mereka akan dibalas berdasarkan amalan mereka. Kalau amalan mereka baik, maka baiklah balasannya. Kalau buruk, maka buruklah balasannya. Kecuali orang yang Allah ampunkan. Tak apalah. Habis itu. Itu maksud Yaumuddin. Sebenarnya tafsir. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu sebab-sebab mengapa dia berhak dan patut dipuji, dan dia hanya yang layak dipuji, dia yang memelihara, Maha Penyayang dan menyeluruh nikmatnya, kerana dia juga memiliki hari pembalasan. Jadi sebelum ni kita jumpa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maknanya apa Allah tu patut dipuji. Segala puji bagi Allah, tidak. Jadi segala puji bagi Allah mula-mula sekali itu apa? Yang pertama sebab dia Rabb. Dia bukan sekadar buat aja, dia Rabb. Rabb ni maknanya kita kata dia bego. Dia memelihara. Tu sebab dia dia patut dipuji. Sebab dia bego, maknanya dia jaga. Dia jaga. Bukan sekadar buat kan, patut ikut dia lah. Tak, tapi dia jaga pula, jaga kecil sampai besar. Orang tunggu pokok-pokok tu sampai besar, sampai mampu lah. Kita kata sampai besar. Sampai boleh berdiri cari. Itu makna dia jaga Rabb. Dia jaga belaka. Bukan jaga orang hok taat kepada dia je. Tak. Jaga belaka. Itu kita kata we makan belaka. Bagi rezeki belaka. Rabbil alamin. Al-alamin maknanya semua lah. Dia bagi belaka. Sebab tu dia patut dipuji. Dan dia juga patut dipuji sebab dia Rahman. Rahman ni maknanya rahmat dia tu menyeluruh.
Tu rahmat. Sebab dia saya belaka. Tu. Nampak tak? Setengah-setengah orang kita kata saya lah hak dia. Orang lain tak cara-cara dah. Orang lain punah-punah pergi lah. Tapi dia ni saya belaka. Sebab tu dia patut dipuji. Lepas tu seterusnya dia juga patut dipuji sebab dia Maliki Yaumiddin. Sebab dia ni juga memiliki hari pembalasan. Sebab tu dia patut dipuji. Ni kait dengan Al-Billah lagi ni. Maliki Yaumiddin ni. Jadi dia menguruskan segalanya berupa perhitungan pahala dan dosa seperti perbuatan pemilik menguruskan barang-barang miliknya. Jadi kira-kiranya hari tu dia menguruskan semualah. Kita kata nak bagi dosa, nak bagi pahala gapo, nak hitung. Masa tu tak ada lah kita kata dia belaka. Nak itu orang ni apa ni layak masuk syurga ke, layak masuk neraka ke, itu semua bawah dia. Sebagaimana perbuatan pemilik, sebagaimana kita lah, kalau kita memiliki gapo-gapo kan ikut kita lah. Kita kata nak buat gapo, nak tok mana, ikut kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala supaya datang tadi tu lah. Okey, seterusnya kata Ibnu Katsir, Allah menyebutkan secara khusus bahawa dia ialah penguasa di hari akhirat. Tidak bermakna dia bukan penguasa di dunia, tetapi kerana di sana tiada siapa pun boleh berkata-kata, mengurus dan membuat keputusan sendiri, apatah lagi mengaku sebagai orang yang berkuasa. Jadi sini apa dia sebut secara khusus sini dah. Sebelum tu dia sebut dah Rabbil Alamin, dia memiliki belaka. Tapi sini dia pun sebut dia ni memiliki hari pembalasan. Dia sebut secara khusus. Sebab apa dia tidak kata dia ni yang menguruskan dosa pahala. Kita kata sini dia sebut secara khusus, dia memiliki hari pembalasan. Sebelum tu dia sebut dah dia ni apa ni memiliki segala-galanya dah. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi dia sebut pula pada tu. Jadi buat apa? Kata Ibnu Katsir, adakah bermakna dia ni tidak berkuasa di dunia? Ada. Dia ni berkuasa di akhirat je kok. Kalau dia sebut dia ni berkuasa di akhirat je, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi di dunia ni dia tidak memiliki kok. Ada. Sebab apa dia sebut khusus? Dia kata kerana atas dunia ni ada aku mana aku sekali dengan dia memiliki lagi ada. Ada sifat memiliki. Kita pun memiliki juga. Bagai-bagai kita. Kalau atas dunia ni tak memiliki juga. Contoh kita kata beliau, kereta kita, rumah kita, pakaian kita. Atas dunia ni kita memiliki juga. Ada sekali dengan Tuhan tu. Apa ni sifat memiliki tu. Kalau kira ada tak? Ada. Ikut kita lah kita kata. Kalau atas dunia kita nak buat apa? Pitih kita. Kita nak tahu ke? Nak bakar ke? Itu atas kita. Munggah kita. Nak munggah pitih kita. Tak dengan siapa-siapa. Kata dah atas kita jadi. Kita boleh mengurus. Ikut suka kita lah. Kalau nak kira tak. Nak bagi korang, nak bagi sedekah kau. Nak joli kau. Itu atas kita. Jadi memiliki itu ada. Untuk manusia pun ada. Tetapi di akhirat tak ada. Jadi di akhirat dia aja. Sebab tu dia sebut secara khusus. Di akhirat ni tak ada. Hak lagu tu. Sebab atas dunia ni. Sebab tu dia sebut Malik yang mesti secara khusus. Sebab atas dunia ni ada. Orang yang bersifat lagu tu. Kita kata manusia lah dah. Jin dia ada hak dia. Dia memiliki benda-benda hak dia. Manusia ada juga hak dia. Kita kata paling-paling tidak pun dia memiliki tubuh dia. Tidak ikut dia lah kita kata tak. Jalan ke mana ikut dia lah. Tapi dia memiliki juga tubuh dia. Tidak. Duduk dalam jin. Dalam jin tu. Dia tak boleh makan apa. Tak dia boleh lagi. Dia ada lagi benda hak dia milik. Kita kata tubuh dia. Dia nak bunuh diri ke tak. Dalam jin. Sebab sebab milik dia lagi. Kalau nak kira ada tak. Jadi ada lagi. Dia memiliki juga. Berkongsi kita kata atas dunia ni tu.
dengan orang, dengan binatang-binatang lain, ikut dia lah. Tetapi di akhirat tak ada. Sebab tu dia sebut khusyuk. Hak yang memiliki sebenarnya di akhirat tak ada dah. Orang lain tak boleh dah. Kita tak boleh bunuh anggota dia, tak boleh. Kita nak lari tak sih. Tak sih maksud aku nak lari. Masa tu tak boleh dah, tak ada dah. Tubuh kita tu bukan milik kita dah. Kalau atas dunia walaupun dalam leci kita kata, tapi tubuh kita milik kita lagi. Kalau kita nak bunuh diri kan kita koh lidah dah. Ada orang gigit lidah. Jadi apa muka hak dia lagi. Dia memiliki lagi. Tetapi kalau di akhirat tak ada dah. Jadi sebab tu Tuhan sebut secara khusus. Dia sebenarnya memiliki sebenar. Dia sebut mana? Hak memiliki sebenar. Orang lain tak boleh buat apa-apa dah di akhirat. Itu kata Ibn Katsir. Boleh nak buat orang hak diizinkan oleh dia lah. Kalau kita kata siapa dia orang diizinkan oleh dia. Contohnya orang-orang hak boleh bagi syafaat. Dia dah. Hak anak dia mati ketika kecil. Tu hak tu izin tu. Dia bagi syafaat kepada ibu bapa dia. Kecuali hak tu. Jadi ikut dia lah. Kita kata dia nak pilih siapa-siapa dah. Ada. Apa ni anak yang soleh. Ada hak boleh bagi syafaat. Jadi hak tu izin. Kecuali hak tu izin je. Hak tu izin dia tak ada apa dah. Tidak seperti atas dunia. Jadi di akhirat dia je hak memiliki sebenar. Atas dunia kita pun memiliki juga. Kita kata dah. Cuma sikit banyak lah. Ada orang tu tidak memiliki apa-apa. Ada dah. Saya sudah tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, tapi tubuh kita memiliki lagi. Memiliki lagi tubuh kita. Mana pun ada lagi hak milik kita. Kalau ada dunia, di akhirat tak ada. Sebab tu dia sebut secara khusus. Memiliki sebenar. Jadi sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf, maknanya menunggu perintah Tuhan, jujur. Duk tunggu lagu mana ni? Entah dia belakang ni dah. Tidak ada yang berani berkata-kata. Tak ada orang nak minta gapo, tak ada. Tak ada seorang buat berani nak royak gapo-gapo. Nak mohon pertimbangan. Dah. Kalau kita atas dunia agak. Tak dulu. Tak dulu. Tolong nanti. Saya ni mari jaga. Boleh lagi nak kira, kita kata nak kira. Saya ni mari jaga. Orang biasa tak boleh dah. Dia sekali mari pula tambah. Saya tak ada duit dah. Boleh kira, tak boleh tim dah. Nak pertimbangkan boleh, tapi pada hari tu tak ada dah. Jujur berata tak berani nak royak gapo. Melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah serta ia berkata benar. Kecuali hak Tuhan izin, kecuali hak Tuhan bagi je. Dia hak Tuhan bagi. Ada lah kita kata dah. Contohnya kita kata Nabi. Dia nak bagi syafaat kepada siapa-siapa. Hak tu izin. Kecuali hak tu orang lain tu senyap. Tak boleh nak minta syafaat ke apa tu lagi nak rasuah. Jangan kita kata dah. Allah tak boleh Allah dah. Gitu. Itu maksud dia. Malik yang midi. Maknanya khusus. Hari tu tak ada. Kalau ada dunia, ada lagi. Sebab tu dia sebut Malik yang midi, yang memiliki hari pembalasan. Apa sebab hari pembalasan ataupun hari kiamat ni ataupun hari akhirat ni tak ada tu. Dia je. Orang lain dia jujur senyap, tak kata apa, ni tak boleh buat gapo. Serta hak dia royaknya hak sungguh kita kata dah. Dia royaknya hak sebenar. Tu je. Tak boleh. Nak kelung-kelung dah. Apa ni nak bodek-bodek tak boleh. Kalau kita dah boleh jadi lagi dia royak bodek sebenarnya bukan sebenar bodek. Kalau atas dunia boleh jadi lagi. Boleh jadi dia macam-macam dah kita kata yang tersirat dalam perkataan dia tu. Kalau dia kecek boleh jadi macam-macam. Boleh jadi dia bodek, boleh jadi dia nak mengampu kita. Boleh jadi dia nak mengejek. Boleh jadi juga dah. Mengejek, bodek, ampu. Tapi kalau di akhirat tak ada dah. Sunnah. Tu.
Perkataan dia sebenarnya waktu tu. Allah juga berfirman dalam surah Taha, wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu diam. Semua dia berlaku. Khasyatil aswatu lirrahman. Suara tu senyap. Gitu kata. Sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan, kecuali bunyi slow-slow. Bunyi slow-slow tu dalam kitab tafsir kata bunyi ada bunyi tapak-tapak kaki gitu ya. Bunyi jalan sigas. Bunyi lagi tu tapi tak kecil. Tak bunyi suara. Tak boleh nak bantah gapo. Pada hari tu maknanya tak ada. Tak boleh buat gapo dah hari tu. Senyap tak kata apa. Tu. Penguasa yang sebenar pada hari itu juga ialah Allah. Firman-Nya dalam surah Al-Hashr, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus." Jadi siapa dia sebenarnya? Dia tak boleh ketek, tak boleh kecek belakang pada masa itu. Jadi siapa dia sebenarnya hak berkuasa pada masa itu? Hak bully kita kata dia. Dah tak berkuasa belakang. Siapa dia? Dia lagu tu. Tak boleh mengurus diri belakang ni. Kita kata tak boleh jaga diri belakang. Dah siapa? Gitu. Jadi ayat ni kata, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam." Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan. Dia lah, tak ada orang. Huwal malik, la ilaha illa huwal malik. Dia sebut situ. Dia ni tiada Tuhan melainkan Dia, dia ni malik. Sama dengan Malik Yaumiddin tu lah. Ada orang baca Malik kata. Jadi dia ni Malik, maknanya yang memiliki segalanya. Tak ada dah hari tu. Dia je yang memiliki. Juga hadis Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian dia berkata, akulah raja. Di manakah raja-raja di bumi? Di manakah mereka yang berkuasa? Di manakah mereka yang sombong? Gitu. Jadi hari itu orang yang tak ada gapo dah. Tak ada raja ke gapo. Jadi pada hari itu Allah lipat habis. Genggam bumi langit. Duk tangan kanan. Ni. Puak-puak kata puak-puak takwil pun ada dah dia kata takwil. Dia takwil. Jadi lagu mana? Genggam bumi langit tangan kanan ni tu. Dia takwil dia kata ni kuasa Allah. Allah menunjukkan kuasa dia situlah. Bukan genggam sungguh. Kuasa dia. Tapi orang tak tahu dia kata begitu. Jadi dia berkata, aku ni raja. Mana raja-raja ada di bumi? Jadi Anal Malik kalau dalam apa ni? Dalam teks dia tu dok. Aina Luk. Mana lagi raja-raja hok berkuasa? Dan dia tanya dok pada hari itu. Maknanya tak ada. Di mana mereka yang sombong? Senyap. Tak kata apa. Pada hari itu raja-raja kita kata dah Perdana Menteri hok berkuasa lah. Hok gagah-gagah. Tu hari pak tu apa ni? Mana? Aku ni raja sebenarnya. Mana raja? Tanya dah. Mana habis? Senyap tak kata apa. Tu. Pada hari itu dah tu kira-kira tu. Hok genggai langit dan bumi mana? Bukan atas dunia. Di akhirat ni. Di akhirat ni hari mana? Yang muddin. Pada hari itu. Tu yang tanya. Maknanya nak tanya. Tak berani mengaku lah. Tak ada. Habis itu. Persoalan satu. Ada persoalan ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan dirinya dengan memiliki segalanya, termasuklah juga hari pembalasan dengan firman-Nya yang terdahulu Rabbul Alamin. Jadi apa perlunya lagi menyebut Malik Yaumiddin yang bermaksud memiliki hari pembalasan di sini? Jadi satu soalan ada. Satu soalan. Sebelum ni dalam surah Fatihah tu juga Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Situ dia ayat dah Allah ni Tuhan sekalian alam. Sekalian alam ni kalau nak kira termasuk belaka dah dah. Alam ni bukan atas dunia saja. Sebelum ni kita ayat dah sekalian alam ni. Bukan atas dunia saja. Sekalian alam. Dia sebut dah. Maknanya termasuk belaka dah kalau nak kira dah. Hak di akhirat tu pun alam dia juga. Sekalian alam tu panggil dah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin tu bukan hak nampak zahir-zahir je. Selepas daripada ni alamin juga. Alam juga.
Tapi apa dia sebut pula sini no. Maliki Yaumiddin sebut pula. Kan lagi kau sudah termasuk pandai dah. Tak payah dah Maliki Yaumiddin. Pada alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya kan nak bodoh lalu dah. Muka dia sebut dah Tuhan sekalian alam. Kira-kiranya termasuk habis dah. Sekalian alam ni hari atas dunia juga. Di akhirat pun sekalian alam juga. Dia ni Tuhan pada segala kan. Kan nak ribu. Jadi apa perlunya sebut lagi? Sebut lagi Maliki Yaumiddin ni. Jadi jawab dia. Jawab untuk satu tu dah. Jawapan satu. Ini termasuk dalam kaedah menyebut yang umum dahulu sebelum menyebut yang khusus. Ini termasuk dalam kaedah sebut hak umum dulu, lepas tu baru sebut hak khusus. Ada lagu ni sebenarnya. Kita pun kecek juga dah lagu ni. Mula-mula kita doa kepada yang umum. Ada passing kita sebut khusus, lepas tu sebut umum. Nak sebut khusus, sebut umum, contohnya kita kata mula-mula terima kasih kepada pengurusi. Itu segera dah. Kepada gede lagi pengurus. Balai pengurus. Itu sebut khusus. Dan juga adik kakak sekalian. Dan juga hadirin-hadirat sekalian. Itu sebut umum dah. Sebut khusus dulu, lepas tu baru sebut umum. Ada juga sebut umum dulu, lepas tu baru sebut khusus. Contohnya gini dah. Contohnya kita kata kita doa. Doa dulu mula-mula kepada orang Islam. Terutamanya kaum kerabat kita, kau dekat kau khusus tidak. Mula-mula kita sebut umum, lepas tu sebut khusus. Terutamanya kaum kerabat kita. Terutamanya anak-anak kita. Tidak. Lagu tu ada. Khususnya ada. Khususnya negeri Kelantan. Kata dah. Kemudian denggi. Wabak denggi ni sebenarnya sudah menular dalam negara. Khususnya negeri Kelantan. Terutamanya lagi Kota Baru. Kita sebut khusus. Padahal sudah menular ke seluruh negara. Negara tu kan nak kira masuk belakang tu. Negeri Kelantan pun masuk tu. Kota Baru dah negara ni. Tapi kita pun sebut lagi seluruh negara. Khususnya negeri Kelantan, terutamanya negeri Kelantan. Khususnya Kota Baru. Sebut kau khusus. Kita guna lagi tu. Jadi begitu juga ni. Rabbul Alamin itu sekalian alam umum. Lepas tu dia pun sebut khusus. Dia ni memiliki hari pembalasan. Khusus di situ. Jadi hal tu biasa. Kita pun guna juga dah. Contohnya, jadi banyak jenis dia sebut umum, lepas tu dia sebut khusus. Kalau sebut khusus, sebut umum ni saya tak mari dah. Tapi kalau dia sebut umum dulu, lepas tu dia sebut khusus, contohnya ialah firman Allah Ta'ala, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Mula-mula dia sebut dah Wallahul khaliq. Khaliq ni maknanya Allah ni dia mencipta. Dia buat tu kalau nak kira dah. Buat ni ada bentuk lah. Ada bentuk, ada tidak bentuk. Lepas tu dia pun sebut pula musawwir. Dia ni buat jadi ada bentuk. Tu kalau nak kira buat tu termasuk dah. Kalau ada bentuk atau tak ada bentuk. Dah. Hak ni bentuk dia, hak ni tinggi, hak ni rendah. Dia dia buat kan dah. Hak ni besar, ni kecil. Tu. Lepas tu dia pun sebut pula musawwir. Dia membentuk. Tu kita buatlah dia membentuk. Tu. Itu khusus. Seterusnya ada lagi contoh. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin disebutkan selepas ayat 3 surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau lagi kat situ dah. Jadi lepas ada ni kita akan jumpa ada alif lam mim tu.
Alif lam mim. Orang yang beriman tu siapa dia? Orang yang beriman tu ialah orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dia kata ciri-ciri orang yang beriman pada ni. Kita akan jumpa. Jadi dalam alif lam mim tu dia sebut, Tuhan sebut orang beriman ni siapa dia? Orang beriman ni ialah orang yang percaya kepada perkara ghaib. Jadi kalau kira perkara ghaib itu termasuk berlaku dah. Benda-benda orang tak nampak. Orang tak nampak ni ke dia? Dosa, pahala. Malaikat dia percaya berlaku. Malaikat Tuhan kata ada. Malaikat kat dia percaya. Tuhan kata ada hari kiamat. Dia percaya. Tuhan kata ada bangkit selepas daripada mati. Padahal tak nampak bagi-bagi tu dah. Tu orang bagi perkara ghaib tu. Kebangkitan selepas daripada mati itu sebenarnya ada. Tapi tak nampak. Ada tapi tak nampak. Maknanya benda ghaib. Kalau kira tu masuk belakang tu. Bangkit selepas daripada mati. Ataupun kita kata ke dia hari akhirat. Hari akhirat ni termasuk percaya dengan perkara ghaib ya. Tapi dia sebut pula lepas pada tu. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat. Mana dia sebut secara khusus pula. Sebelum tu dia sebut mereka percaya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib itu masuk belakang. Hari akhirat tu perkara ghaib juga. Dosa, pahala, malaikat, jin. Itu perkara ghaib. Hari akhirat tu perkara ghaib. Kalau dia pun sebut mula hari akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu. Depan sikit kata dia. Wa yaqimun as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Man wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu seterusnya. Hak jenis hak jenis sebut umum lepas tu sebut khusus. Ada juga di dalam sebelum ni kita jumpa Ar-Rahmanir Rahim. Dalam Fatihah sendiri kita jumpa. Dalam Alhamdulillah surah Al-Fatihah baru ni kita jumpa. Dia sebut umum, lepas tu dia sebut khusus. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tu dia sayang belakang. Kalau kira dah orang Islam pun dia sayang, orang kafir pun dia sayang. Itu umum. Orang hok taat pun dia sayang, orang neraka pun dia sayang. Tu. Itu Rahman. Lepas tu dia pun sebut pula Rahim. Rahim ni maknanya orang Islam saja. Rahim ni orang taat je. Rahim ni untuk orang baik je. Rahim dia untuk orang baik. Dia sebut pula kepada tu. Mula-mula dia sebut Rahman. Rahman ni termasuk orang baik, orang jahat. Rahim, orang baik. Rahman ni orang Islam, orang kafir. Rahim, orang Islam. Maknanya dia sebut Rahman, Rahim. Rahman tu umum, Rahim khusus. Ada lah betul. Yang kedua, jawapan yang kedua, ada juga ulama mengatakan Rabbul Alamin bermaksud pemilik atau pemerintah di dunia. Malik Yaumiddin pula bermaksud pemerintah di akhirat. Gitu jawapan dia lah. Apa dia ulang pula Malik Yaumiddin tu? Padahal ada dah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu sekalian alam. Jadi ada ulama kata Rabbul Alamin ni sebenarnya maksud dia sekalian alam tu atas dunia. Malik Yaumiddin ni maknanya dia memiliki juga akhirat. Jadi dua lah. Dua. Maknanya dia ni memiliki dua-dua lah. Dunia dan akhirat. Rabbul Alamin dunia. Malik Yaumiddin tu mana? Akhirat. Itu dua tu. Ulama kata begitu. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, Allah SWT mengatakan hanya dia yang layak digelar penguasa atau raja. Tetapi dia sendiri menggelarkan makhluk-makhluknya di dunia sebagai penguasa dan juga raja. Kira-kiranya dah tersirat sini. Kira-kiranya sebenarnya dia lah raja. Dia lah penguasa. Tapi apa dia sendiri juga royak kau hilang. Tak sebagai raja. Kata dia ni raja dah. Dia ni penguasa sebenarnya. Apa dia royak kau hilang juga. Tu. Bukan orang lain panggil raja dah. Dia sendiri panggil raja. Kau orang lain. Lagu mana pula? Tu. Jadi orang ni sebenarnya dia memanggil makhluk-makhluknya dengan raja ataupun penguasa adalah dengan cara majas. Ini majas sebenarnya. Majas ni ini satu kaedah dalam ilmu balaghah ni. Ada. Dia raja sebenarnya tapi dia panggil juga orang lain raja. Sebenarnya dengan cara majas. Majas tu apa? Majas ni
perkataan yang ada sifat ataupun ciri-ciri hak sebenar. Ciri-ciri perkara sebenar yang ada padanya. Seperti contoh singa digunakan untuk orang yang ada sifat berani. Musang digunakan untuk orang yang licik. Itu orang panggil majaz. Majaz maknanya majaz ni suatu perkataan yang ada ciri-ciri sifat perkara sebenar ada pada dia. Contohnya orang tu kita kata dia ada sifat ke dia? Dia ada sifat singa ada pada dia. Singa ni antara sifat dia dah hak malas tu dulu dah. Tapi antara sifat dia juga ialah dia ni berani. Jadi orang tu ada ciri-ciri singa tu dah, iaitu berani ada pada dia. Jadi kita pun boleh panggil dia tu singa. Singa mari dah. Singa mari dah. Dia dah. Kita boleh panggil gitu. Singa, tapi singa sebenar tidak, bukan orang sebenar, tapi ada ciri-ciri dia tu. Ciri-ciri singa sebenar tu ada pada dia, iaitu dia berani. Begitu juga musang. Kena susuk dengan ni. Musang mari. Musang galu mari tu. Musang mari apa? Sebab ada pada orang tu ciri-ciri musang. Musang ni dia liar ataupun dia licik tu. Dia licik. Sebab tu ada orang kata musang berbulu ayam, maknanya untuk orang-orang licik ni, orang-orang liar. Dia ada ciri-ciri tu. Jadi kita boleh juga panggil dia tu musang. Tapi bukan bermakna dia musang sebenar. Dia manusia juga, tapi ada ciri-ciri musang duduk pada dia. Iaitu dia licik ataupun liar. Boleh kita panggil gitu. Jadi begitu juga ni. Tuhan panggil orang sebagai malik ataupun sebagai raja ataupun sebagai pemerintah. Sebab ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri pemerintah ni ke dia ada rakyat dia. Kalau raja dia ada rakyat dia. Dia menguruskan apa ni kita kata orang bawah dia lah. Itu makna penguasa dia tu lah. Ciri-ciri penguasa tu ada pada dia. Jadi Tuhan pun panggil malik. Tuhan panggil orang itu sebagai malik, sebagai raja. Sebab ada ciri-ciri tu. Ada ciri-ciri memerintah, ada ciri-ciri mengurus ke orang bawah dia. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat tu ada pada orang itu. Sebab tu Tuhan panggil gitu. Seperti contoh Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kami. Siapa dia hoyak? Tuhan hoyak ni. Menjadi Talut ni menjadi malik, raja. Sebab apa dia hoyak raja kau Talut? Sebab ada ciri-ciri raja tu lah pada Talut. Walaupun Talut ni bukan raja sebenar, kan kira raja sebenarnya Allah lah. Tapi dia ada ciri-ciri dia tu lah. Iaitu dia Talut ni dia memerintah, dia ada rakyat dia, ciri-ciri dia tu orang panggil majaz. Tu. Jadi kita, bila lagu tu kita tak boleh nak kata dah. Malik sebenar Allah. Dan sebab apa Allah sebut malik juga kau lainnya? Sebab dia sebenar secara majaz. Begitu juga wa kana wara'ahum malik. Dalam ayat lain dah. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Ni cerita Nabi Musa ni. Nabi Khidir tu. Nabi Khidir tu. Maknanya pecah habis. Bocor habis, kerah gurau. Sebab apa bocor habis? Sebab wa kana wara'ahum malik, di belakang mereka nanti ada seorang raja. Raja ni dia akan rapah habis kerah-kerah. Tidak. Kalau kerah molek dia akan rapah habis. Sebab tu yang bocor. Ni kita apa ni cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa dah. Nabi Musa pun tanya apa dia ni. Pecah kerah. Nak pergi apa ni bunuh budak tu. Ada cerita tu. Jadi nak ayatnya wa kana wara'ahum malik, tu yang kata ada raja. Jadi raja ni lah ke mana? Sebab dia ada ciri-ciri raja tu lah. Tapi bukan raja sebenar. Raja sebenar tu dia. Raja sebenar tu Allah tu lah. Tapi sebab dia ni ada ciri-ciri tu. Ciri-ciri memerintah ikut suka dia lah kita kata dah. Itu raja. Ikut suka hati dia. Mengurus ikut suka dia lah. Itu raja ada ciri-ciri itu. Faedah daripada ayat ini, bila kita membaca ayat ini dalam setiap rakaat sembahyang akan mengingatkan kita kepada hari akhirat. Itu akan mendorong kita melakukan amal soleh dan menghalang kita daripada melakukan maksiat dan kejahatan. Kalau kita baca semua dalam setiap Fatihah,
Fatihah ni ada semua dak Malik Yaumiddin ni ada semacam. Kita akan ingat pada hari akhirat lah. Sebab apa Yaumiddin ni sebenarnya tak lagi dah. Kalau kita terjemah hari pembalasan tak ada kait dengan atas dunia ni tak ada dah. Yang memiliki hari pembalasan semua terjemah lagu tu. Maknanya akan ada hari pembalasan. Jadi kita akan ingat tu semua lah. Kita kata itu antara faedah dia. Jadi din ni gambar kita cuma din ni makna dia jadi agama lah tu, agama. Tapi sini makna dia pembalasan apa? Sebabnya manusia ni mengikut Islam lah dah. Mengikut Islam ni kalau dia duduk atas dunia ni dia tak boleh lari daripada ada balasan dia tu. Maknanya tak boleh lari daripada 5. Tak boleh lari daripada 5 hukum. Juga dia 5 hukum. Kita kata 5 hukum juga kalau ngaji juga dia kata wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tak boleh lari daripada tu. Tak boleh lari daripada 5 hukum. Maknanya akan ada benda tu. Harus contohnya kita makan nasi harus. Tapi kalau kita baca bismillah sebelum dia jadi sunat, jadi boleh pahala. Gitu. Jadi boleh pahala. Tak boleh lari daripada benda tu. Jadi sebenarnya apa dia Malik Yaumiddin selepas daripada Rahmanir Rahim ni tu. Sebabnya sini dah ada jadi ni tu. Kerana Rahman Rahim ni kita kata manusia ni kerana sifat Rahman Allah ni ada hak dia taat molek. Contohnya kita kata Rahman Allah ni dia. Contohnya Allah bagi gapo dia. Allah bagi nikmatlah kepada dia. Tu Rahman tu. Rahman Allah. Allah sayang dia. Allah sayang dia dengan lagu mana? Allah bagi nikmat dia. Allah bagi rezeki kepada dia. Ada hak dia mengenai budi ada. Orang tu. Dia mengenai budi. Ada juga orang hak kerana Rahman Allah ni dia tidak mengenai budi. Jadi nak lagu mana orang-orang ini tu. Jadi kalau sepuluh kita orang contoh kalau sepuluh kita kan orang tu dia nak dia kata dia nak nego lah, dia tak ada modal sehingga orang tak ada kita kata tak. Tiba-tiba kita bagi modal dia bagi modal dia banyak lah kata tak banyak berapa 100,000 kata tak kita bagi modal dia 100,000. Bila kita bagi modal dia pun ni super rahmat Allah tu. Allah bagi dia tu. Allah bila kita bagi modal dia ada orang tu dia mengenai budi. Bila dia nego dia pun berjaya lah. Kita kata boleh modal 100,000 dia berjaya lah dia pun ingat kita. Dia boleh mula. Kita kata kapal-kapal dia teringat kita. Wak kapal-kapal dah. Wak benda besar. Kata dah. Pani-pani tidak pun kita kata wak makan kat ingat kita. Tu orang panggil mengenai budi. Ada juga orang yang pasti beri modal. Beri modal 100,000 tiba-tiba boleh juga tak ingat rasa dah. Kau orang yang jubui tu. Ada juga lagu tu. Tak ingat rasa. Jadi lagu mana orang yang jubui tu? Ada ke dia serah? Orang yang jubui tu dah. Bila dia berjaya tu kita kata dia tak ingat. Tak cara ikut dia lah kita kata dah. Orang pemodal dia tu susah. Pemodal dia tu nak minta tolong. Tak cara dah. Dia berjaya dah ni. Kita tak ingat dah orang tu tu. Jadi lagu mana? Perasaan orang tu. Segak lah juga kita kata dia tak mengenai budi. Tapi kita nak lagu mana? Kalau ada dulu tak boleh balik apa. Kalau kita kata begitu dah. Iyalah. Tapi kau ke mana pun kita serah lah dah. Kita bagi modal gitu tiba-tiba dia tak ingat. Kalau orang ingat tu tak apa dah. Tapi kalau orang tak ingat lagu mana kita nak buat? Tak boleh buat apa dah. Tapi kalau Allah ni dia bagi rahmat. Dia bagi nikmat kita tapi ada. Kalau tak mengenai budi, ni balasan dia ada ni. Dia ni Malik Yaumiddin. Dia memiliki hari pembalasan. Ingat kena balas. Dia nak balas mana? Sana lah. Dia bagi contoh kita kata dia bagi jabok muda, kita kata dia bagi mata kita.
Itu antara rahmat Allah tu dah. Dia bagi mata tak kira lah. Kita kata orang baik ke orang jahat ke. Kalau orang baik, maknanya dia guna lah dengan sepatutnya lah. Kita kata mata dia tu. Dia bagi kuasa. Kita ni ada tenaga. Kalau orang tu orang baik, rahmat Allah. Rahman Allah ni Allah bagi tenaga ke kita. Kerana rahman dia tu. Kerana saya dia, kita dia pun bagi kita tenaga. Kita pun atas kita tu dah. Jangan nak lagi mana. Kalau kita mengenal rahmat Allah, kita buat hak dia suruh lah. Kita buat dia suruh dengan tenaga dia bagi. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal rahmat dia, kita buat lagi mana. Kita cara lah, ikut kita lah. Kita nak gapa-gapa pun dah. Jadi lagu mana? Bagi pihak dia serah kan. Kalau kita beri modal tak habis bila dah. Kita bagi apa ni? Tiba-tiba dia tak ingat langsung kita. Kalau kita bagi modal. Jadi kalau ada dunia ni kita kata kita boleh nilai lah. Boleh nilai orang jahat. Bus ni dia. Orang jahat dia. Tak patut dia buat lagu tu. Tapi kita balas. Dia tak boleh balas. Jadi lagu mana? Jadi hak balas hak sebenar kita kata sana lah. Hak boleh balas sebenar. Kita hanya boleh menilai kalau ada dunia ni tu. Orang baik pun lagu tu juga. Orang baik pun kita hanya boleh menilai kalau kita nak balas. Tak boleh balas juga. Contohnya dia kita kata ibu bapa kita dah tu. Mudah. Tu saya kata tak boleh balas lah. Nabi kata kalau nak balas tak boleh balas. Tidak. Mengenang boleh. Menilai besar ni jasa dia kita. Tapi kalau kita nak balas tak boleh. Nak balas sebenarnya mana? Di akhirat. Jadi manusia ni hanya boleh menilai. Nak mengadili sebenarnya tak boleh. Nak mengadili. Nak dengan adil. Nak balas dengan tepat. Tak boleh. Tapi kalau kita nak menilai boleh. Dia ni jahat. Nak balas setimpal dengan kejahatan dia tak boleh. Dia jahat pun dia bunuh 100 orang. Kita nak bunuh 100 kali dia tak boleh. Nak bunuh lah sekali kita boleh. Setimpal. Tak ada. Tak ada. Kan nak kira. Nak balas pun tak ada juga. Tak boleh. Tak ada juga. Kan nak kira nak balas pun. Dari dunia ni tu. Jadi sebab tu ada kata penyair. Dia kata wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Lepas tu gapo orang tidak tahu nak. No hoyaknya penyair kata orang ni dia kata kalau dia pandai orang tu molek, dia kata segala kecacatan dia pun dia anggap molek belaka. Hanya tak boleh menilai tu orang dah. Kalau penilaian manusia. Kalau dia pandai orang tu molek belaka lah. Kira-kiranya. Sebagaimana dia kata kalau orang tu dia pandai, kalau dia benci orang tu tu. Segala hak molek dia pakai tutup belaka juga. Tu penilaian orang biasanya lagu tu. Tidak adil. Jadi penilaian hak adilnya sebenarnya mana? Penilaian hak adil sebenarnya hak boleh nilai sebenarnya, hak boleh balas sebenarnya ialah di Malik Yaumiddin. Rahmanir Rahim ada tu. Kasih saya tidak saya. Bagi ni mak ke apa tidak, tapi nak nilai sebenarnya di sana lah kita kata tu. Jadi kalau orang itu orang baik kan, mengikut penilaian kita kan, semua dia orang baik lah. Kita percaya dia baik. Jadi baik belaka, molek belaka. Gitu. Kalau kita percaya dah, kita tok dah. Depan lagi dia ni jahat. Jadi dia royak kat kira-kira ni tak betul lah belaka tu. Kira nipu belaka. Gitu. Jadi kaitan antara Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin ni dah. Ar-Rahmanir Rahim ni maknanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ni sebenarnya kita harap pada rahmat dia. Harap pada rahmat dia, harap pada kasih sayang dia, harap nikmat dia. Kita mengharap situ tu sebenarnya. Apa? Muka dia ni Rahman ke? Dia ni penyayang. Mesti dah kita harap dah. Kita harap dia. Dia ni ke baik. Kita harap dia dah. Muka dia baik. Dia ni apa lagi? Dia ni boleh diharap.
Sebab tu kita harap dia. Kita percaya dia. Itu so. Yang kedua, kita takut. Antara harap dengan takut. Takut ni ke apa? Takut ni apa? Sebab dia Malik Yaumiddin. Dia tak terlepas. Segala benda tak kira kecil ke besar, kita buat dia akan balas. Kita akan jadi takut sini. Jadi ada dua lah sini kita kata dah. Apa ni kaitan dia tu. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Harap saja, bukan harap saja, dah takut. Takut nak langgar. Nak. Kita kata nak nikmat dia, tapi takut nak jahat pada dia. Nampak tak? Nak keampunan dia dan takut kita takut nak mensyirikkan dia. Begitu. Sebab dia ni Malik Yaumiddin juga. Bukan nak saja tapi tak takut. Tidak. Nak dan juga takut. Sini. Habis dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau terjemahnya, engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan. Na'budu dari sudut bahasa. Na'budu ni makna dia menghina diri, merendah diri, ta'at, mengesakan, menyembah, beribadat. Na'budu ni makna dia menyembah Allah. Ya Allah juga. Na'budu ni makna dia kami beribadat. Ya Allah juga. Jadi menurut pandangan Al-Quran, iyyaka na'budu. Jadi ayat ni sebenarnya dia ada makna la ilaha illallah ni. Dalam iyyaka na'budu ni ada makna la ilaha illallah. Dia makna la ilaha illallah. Kalau sini saya tulis la ilaha illallah ni dia ada dua kali dalam la ilaha illallah. So nafi ni kalau dalam kurungan itu kita terjemah menidakkan, maknanya tidak ataupun bukan. Tu. So lagi perkara yang kedua dia ada isbat. Isbat ni apa? Isbat ni maknanya mengiyakan. Mengiyakan. Kalau bahasa Melayu kita kata kalau kita mengaji bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia dia ada ayat positif, ayat negatif. Tidak. Jadi kalau nafi itu negatif. Isbat tu maknanya positif. Menidakkan tu makna dia negatif. Mengiyakan tu positif ke? Tidak gitu kan? Kalau bahasa Melayu. Jadi dalam la ilaha illallah tu dia dua tu. Dia la ilaha illallah. Maknanya so yang pertama nafi. Maknanya kalau kita kata tadi tidak, menidakkan. Makna dia maknanya kita tidak sembuh. Kita tidak sembuh melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya dia kita tak sembuh. Kita tidak sembuh. Kita tidak minta dulu. Kita tidak apa lagi? Tidak. Ada makna tidak. Tidak. Kita tidak. Kita tidak mengharap selain daripada Allah. Tidak. Ada tidak saudara. Dalam la ilaha illallah tu. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Maknanya kita tidak harap kau lain selain daripada Allah. Kita tidak apa lagi dah. Kita tidak minta tolong kecuali Allah. Kita tidak sembuh kecuali Allah. Ada makna tidak. Hak pertama. Hak kedua ada makna ya. Dan la ilaha illallah itu maknanya kita sembuh Allah. Kita tidak sembuh ke lain. Kita sembuh Allah. Itu makna ya. Ataupun kalau bahasa Melayu orang panggil ayat positif. Positif. Mengiyakan. Tu. Ayat tak ada tidak. Maknanya kita semua Allah. Kita tak semua ke lain. Tu ayat negatif. Kita semua Allah. Tu ayat positif. La ilaha illallah tu. Ada dalam la ilaha illallah tu. Hak tu. Dua perkara tu. Tidak dengan ya. Tidak maknanya kita tak semua. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ya maknanya hanya Allah lah Tuhan. Allah je Tuhan. Jadi ada dua tu. Ya dengan tidak. Baik kata tidak. Dalam la ilaha illallah. Dalam kita kata kalimah syahadah tu lah. Ada tu. Ada dua tu. Jadi dalam ayat ni pun sebenarnya ada dua tu juga.
Serupa dengan syahadah dah tu kan nak kira. Dalam ayat iyyaka na'budu ni. Iyyaka na'budu ni. Ada dua tu juga. Ada iya dengan tidak. Hak pertama kena faham tu dah iya dengan tidak tu. Hak ada pada la ilaha illallah. Kau tak ada kali lagi dah. Hak tidak juga dia la ilaha tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya kita tak sembuh. Mudah tak sembuh lah. Banyak lagi tak go lain, tak go ni dah. Tapi hak utamanya kita tidak sembuh. Itu tidak. Dalam la ilaha illallah juga ada ya, maknanya kita sembah Allah je. Tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya kita hanya sembah Allah je. Itu ya. Jadi ada dua tu. Tidak dengan ya. Jadi dalam ni pula lagu tu juga. Jadi di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan kepada nafi dengan kalimah nafi ni apa tadi? Nafi ni maknanya tidak. Dengan kalimah iyyaka. Dan kepada isbat pula dengan kalimah na'budu. Engkau. Jadi kalau dalam ayat ni iyyaka na'budu, engkau kami sembah. Engkau tu maknanya ya. Maknanya tidak. Maknanya selain engkau tidak. Engkau je. Selain engkau tidak. Selain engkau kami tidak sembah. Selain engkau. Ada mana tu? Ada mana nafi. Isbat pula ya tu mana? Kami sembah. Tidak kami sembah. Tidak maknanya selain engkau. Kami tak sembah selain engkau. Ada makna gitu. Lepas tu bukan dalam ayat ni saja dia. Jadi dalam iyyaka na'budu ni ada makna kalimah la ilallah. Ada makna kalimah tauhid lah. Ada makna tauhid sini. Jadi tauhid ni dia dua, tauhid ni. Tauhid ni dia dua. So mengiyakan Allah tu sebagai Allah. So yang kedua tauhid ni dia menidakkan selain daripada Allah tu sebagai Tuhan. Itu tauhid dia tu. Dia dua, dia dengan tidak. Tauhid. Jadi dalam ayat lain pun ada juga. Ada makna apa ni? Iya kan ada makna la ilaha illallah ni. Jadi ayat lain ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Ayat ini ada makna ya. Ada makna kena sembuh. Sembuhlah Tuhan. Maknanya kita sembuh. Tuhan yang menciptakan kita. Itu makna ya. Akhir ayat ni. Akhir ayat ni dalam ayat yang ke 22 tu. Ayat 22 surah Baqarah je. Ayat 21 dan 22. Akhir ayat ni dia kata la taj'alu lillahi ahdadan wa antum ta'lamun. Ni makna tidak. Jangan kamu cari. Jangan kamu cari selain daripada Allah tu, cari orang lain. Itu makna tidak. La ilaha illallah dah tu. Ni satu ayat ni. Dua ayat. Surah Baqarah tu. Ayat ya ayyuhan nasu ubudu ni depan dia. Lepas daripada tu akhir dia tu fala taj'alu lillahi ahdadan wa antum ta'lamun. Jadi kira lebih kurang dalam dua ayat tu ada makna ya dengan tidak. Ada makna la ilaha illallah. Lepas tu surah An-Nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ni pun ada makna nafi dan isbat juga. Wa'bud kena sembah Allah. Ijtanibut taghut, jauhi taghut maknanya jangan sembah taghut. Jangan sembah taghut. Taghut ni kat macam-macam lah. Orang terjemah taghut ni ada juga terjemah kita kata berhala. Jangan sembah berhala. Ada juga kata jangan sembah orang tu. Siapa taghut ni maknanya kita percaya lebih-lebih. Jangan sembah lagu tu. Jadi jangan. Ijtanibut taghut tu jangan sembah taghut. Wa'budullah, sembah Allah. Sembah Allah tu isbat. Jangan sembah taghut tu nafi. Supaya dengan la ilaha illallah tadi. Lepas tu
Lepas tu ada lagi ayat, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang tidak percaya kepada taghut, sini tidak percaya. Nafi la ilaha illallah, sebab tadi tidak. Nafi tak percaya kepada taghut dan beriman kepada Allah. Dia ada dua, tidak. Tidak percaya kepada taghut, beriman kepada Allah. Ni la ilaha illallah itu makna la ilaha illallah. Tak percaya Tuhan selain daripada Allah, percaya Allah itu Tuhan. Itu makna la ilaha illallah. Habis itu. Itu dari segi menurut Al-Quran lah. Jadi ayat iyyaka na'budu ni ada dua tu lah. Ada makna kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Ada makna kalimah tu. Supaya dengan ayat-ayat lain lah. Kita mari contoh dah tadi tu. Sebenarnya menurut hadis, para sahabat dan juga ulama, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Ibn Abbas kata iyyaka na'budu ni makna dia engkau kami esakan, kami takut dan kami harap wahai Tuhan kami, bukan selainmu. Maknanya kita takut, kita harap, kita esakan tu Tuhan, engkau je kita esakan, engkau kita harap, engkau kita takut. Itu makna iyyaka na'budu. Itu kata Ibn Abbas. Lepas tu iyyaka nasta'in tu untuk mentaatimu dan untuk urusan kami semuanya. Kami minta tolong, engkau kami minta tolong. Maknanya untuk kami minta tolong untuk gapo? Untuk urusan-urusan kami. Dan juga untuk mentaatimu. Kena minta tolong juga. Kita nak beribadat pun kena minta tolong juga. Kita nak urusan kita kena minta tolong daripada Allah. Kita nak beribadat pun kita kena minta tolong daripada Allah. Itu kata Ibn Abbas. Kata Baydawi ni pengarang kita tafsir lah. Usahaklah juga kita tafsir dia tu. Kita tafsir dia tafsir Baydawi. Nama dia sebenar Syirazi, Imam Syirazi. Imam Syirazi bahasa dengar Syirazi. Tapi pengarang kita tafsir Baydawi. Jadi digelar juga Imam Baydawi lah. Imam Baydawi kata gapo? Bapa kita kata iyyaka na'budu ni kami. Engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Bapa? Kalau nak kira kita sorang, kita baca tu dah. Kita bayar, kalau kita bayar sorang, kira-kiranya kita sorang lah. Bapa kita kata iyyaka na'budu kami nyo. Sepatutnya kalau dalam bahasa Arab kita kena tukar iyyaka na'budu lah. Engkau aku sembah. Engkau aku minta tolong. Aku lah dah muka kita sorang. Jadi bapa baca apa ni kata kami tu bapa. Jadi kata Baydawi. Kata Imam Baydawi yang dimaksudkan dengan kami, bapa kita kata kami sebab kita sendiri. Bukan kita seorang tu kena ingat. Hak kita baca tu. Kalau kita baca Quran ke apa tu ada sekali malaikat hafazah. Tidak. Malaikat pun semua Allah juga. Malaikat ni dah. Malaikat ni siapa dia? Tuhan dia. Allah tu dah. Jadi bukan kita seorang. Malaikat pun semua Allah juga. Jadi kami tu siapa dia? Kita campur malaikat. Dia orang panggil malaikat hafazah. Kalau kita baca Quran, kita baca surah Al-Fatihah ni. Kami siapa dia? Bukan kita seorang. Ada malaikat. Tidak. Malaikat hafazah. Hak baca sekali dengan kita tidak. Kami minta tolong. Kami sembah. Itu semua apa tu. Sekali juga tu. Jadi jangan ingat kita seorang. Tak baca. Jadi kena aku lah kalau lagu tu aku sembah. Ada. Ramai lagi. Malaikat hafazah ni bukan dia banyak malaikat hafazah ni. Jadi kalau kita semaya pula, kalau kita semaya Jumaat, jadi kita sebut kami ni maknanya sekali. Jumaat kali yang kita tu. Tidak. Kira-kira ni. Hak semaya kali yang kita tu. Sebab tu kita sebut kami. Tidak. Kami minta tolong. Kami sembuh. Hak sekali. Semaya kali yang kita tu. Ada. Kalau ada 10 orang, kami lah tu. Kalau ada 2 orang pun sekali. Kami dah juga 2 orang pun. Jadi orang yang campur sekali. Apa? Sebab dia kata kalau kita seorang ni tak kuat. Kalau kita seorang, kita nak minta gapo, kita nak beribadat tak kuat.
Sebab tu maya apa ni, maya jemaah ni pahala dia lebih daripada maya sore dah. Sebab kalau salah kurang, kita kata kurang dah. Salah kurang, ni kurang, ni lalai masa tu boleh jadi ada orang lain. Ingat masa kita lalai tu jadi dia tapung. Dia tapung. Jadi ibadat kita tu masa kita beribadat tu, nak wudu tu, masa kita beribadat tu dia saling menampung. Sebab tu kita kata kami, maknanya ramah. Bila ramah tu dia saling tampung. Hak tu kurang situ, hak ni lebih sini, saling tampung. Jadi apa ni, kita kata jadi molek, jadi sempurna lah. Kalau semaya jemaah. Sebab tu disebut kami. Kalau aku kat kita sorang, kita kata tak boleh tapung, tak ganda dah. Kalau kita sebut kami semua, maknanya sekali semua. Begitu juga nak minta tolong. Kalau kita nak minta tolong, kita sorang. Pergi nak minta kita sorang dah. Boleh juga tapi tak. Kemungkinan dia nak boleh tu kurang sikit. Belain dengan kalau kita pergi ramai-ramai tu. Ramai-ramai pakat nak minta. Kita sorang nak minta mari waktu sini tu. Jalan ni berubah nak takap kita. Kita sorang gila. Dia nak pertimbangkan tu dia pertimbang juga tapi lambat lah sini tu. Boleh jadi pada tu tak ingat. Berlain dengan kalau kapung dia. Kapung tu di belakang. Penuh rumah tu okey tu tangga. Pakat minta tu. Jadi kemungkinan dia nak bagi tu salah dah. Pakat nak jalan baru ni. Nak tak baru ni. Berapa orang mari? Sekapung mari. Jadi dia nak buat tu dah. Dia nak laksanakan apa ni orang tu minta tu besar kemungkinan. Begitu juga ni kalau kita kata kami ni. Nasta'in, kami minta tolong. Kami tu siapa? Semua sekali dah. Jadi hak semaya jemaah sekali tu. Pakat minta tolong belakang. Jadi kemungkinan dia nak beri tu dah. Peratus dia nak beri tu besar lagi. Berlainan dengan kalau kita kata aku minta tolong. Aku tu sorang. Kalau kami tu dia ramai. Jadi peluang dia tu besar. Ngaduk kata begitu. Itu siapa dia kata? Imam Baitawi kata dah tu. Jadi tafsir, kami hanya beribadat kepada-Mu saja. Kami minta pertolongan hanya kepada-Mu. Segala urusan dan juga keputusan semuanya di tangan-Mu. Ni makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang lain tidak berhak walaupun sekecil zarah. Ayat ini juga adalah bukti bahawa seorang hamba itu tidak boleh melakukan sebarang bentuk ibadat seperti berdoa, meminta, menyembelih, bertawaf dan sebagainya kecuali untuk Allah sahaja. Tak ada orang banyak tafsir tu. Persoalan satu. Kenapa diminta tolong dan kenapa meminta tolong dan beribadat diletakkan bersama dalam satu ayat? Ia kena ulu, ia kena saat ini ada sekali. Minta tolong dengan beribadat. Sebab apa kita tidak kata engkau kami sembah dan engkau kami beri lagi. Engkau kami sembah, engkau kami esakan. Tak kata begitu. Dia kata engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Sebab apa duduk sekali ni? Sembah dengan minta tolong. Minta tolong ni duduk sekali dengan sembah. Sebab apa? Tidak. Sebab apa tidak duduk lain? Nasta'in ni duduk lain. Sebab apa duduk sekali situ? Jadi jawapan dia hak pertama maksud dia dah. Jadi dihimpunkan sekali. Nak bunuh dengan nasta'in ni ayatnya hamba ni dia kena ada dua bahagian ni. Dua bahagian. Hak pertama tu dia nak bunuh kami semua beribadat. Hak pertama hak untuk Allah. Dia kena ada tu. Hak untuk Allah. Yang kedua dia kena ada hak dia sendiri. Untuk diri sendiri nak ada juga. Nasta'in tu hak dia lah kira-kiranya. Untuk dia. Minta tolong untuk dia. Kita kata nak bunuh hati kita semua untuk Allah. Hak Allah. Nasta'in hak kita. Kita nak beribadat. Kata kita nak minta tolong ke dia. Kita nak beribadat. Jadi kita nak minta tolong dengan dia. Beribadat ke pahala boleh kita juga. Jadi hak kita. Nasta'in tu hak kita. Nak bunuh tu hak Allah. Kita kena sembah dia. Tu. Kita kena beribadat kepada dia. Hak tu hak Allah. Nasta'in hak kita. Tu. Kita minta tolong. Gapo dah kita kata dah.
minta tolong. Kalau orang utama kan minta tolong nak ibadahlah. Kalau kait dengan beribadat ni kan. Beribadat kerana nak dapat pahala. Pahala kau minta. Jadi hak kita nasta'in tu. Nak budu hak tu hak Allah. Hak yang kena ada dua tu. Kalau kita hidup, kita sebagai manusia ni kena ada dua tu. Bukan saja hak Allah je. Hak kita tak ada. Kena ada juga hak kita. Dengan kata lain, akhirat dan bahagia dunia kena ada dua-dua sekali. Nak budu tu hak akhirat. Nasta'in tu hak dunia. Kena ada. Kena ada dua-dua. Bukan akhirat aja, bukan dunia saja. Tak juga. Kalau dunia saja nasta'in je. Kena ada dua-dua. Nak budu nasta'in. Sebab tu dalam doa pun dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti setakat tu. Dia ada juga fil akhirati hasanah. Dunia pun nak juga. Kebaikan dah. Nak juga. Bukan tak si nak sakit, tak si atas dunia ni kita nak kesenangan, nak rezeki, nak juga atas dunia. Akhirat pun nak juga. Gitu. Kebaikan ni nak berlaku di dunia dan akhirat. Gitu. Itu maksud dia. Bapa dia tok sekali tu. Namanya kena ada dua-dua manusia ni. Hak Allah kena ada, hak kita kena ada. Itu yang pertama. Persoalan yang kedua, kenapa kau didahulukan beribadat daripada meminta pertolongan? Bapa kena beribadat dulu baru minta tolong. Bapa tidak minta tolong dulu baru beribadat. Bapa dalam ayat tu iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Bapa begitu. Bapa dia dahulu ke beribadat dulu. Baru dia sebut nasta'in pula minta tolong. Jadi jawapan satu. Jawapan yang pertama inilah hak paling kemahnya. Yang pertama, sebab kita nak minta gapo-gapo ni kita kena mendekatkan diri pada dia dulu. Tu. Barulah permintaan itu lebih mudah diterima. Nasta'in ni kita nak minta tolong. Nak minta tolong kena beribadah dulu pada dia. Beribadah ni ke dia, maknanya mendekatkan diri pada dia. Tu. Baru mudah diterima. Orang kafir nak minta tolong dengan Tuhan, tak beribadat kepada dia, tak boleh. Tidak. Tuhan beri juga, tapi beri bukan dengan sukarela lah kita kata tak. Jadi no, biar diterima kena sahih dulu, kena baik dulu. Tu. Bukan minta dulu baru baik. Tak. Minta dulu. Jadi kita tengok dia beri ke tak. Kalau dia beri, baru kita nak sahih, baru kita nak baik. Tak kena tu lagu tu tak. Baik dulu. Buat baik dulu baru boleh nak minta. Kan dengan tu yang lagu tu juga. Sembah dulu baru boleh minta. Tu. Mendekatkan diri dulu kepada dia baru boleh nak minta. Mendekatkan diri kita kata supaya kita nak maya tu dah. Nak ngadak dia. Bukan boleh ngadak lalu dah. Jumpa lalu. Kena ada dulu sebelum daripada tu. Dia suka. Dia suka dah. Yuhibbul mutatahhirin. Dia suka orang yang bersih. Kita kena bersih lah dulu dah. Kurang-kurang daripada hadah tu dah. Hadah kecil dan hadah besar. Kena bersih. Kena buat dulu hak dia suka tu. Nak ngadak dia tu dah. Buat hak dia suka dulu. Dia suka bersih. Tu dah. Bang-bang wangi. Tu dah. Maknanya bang-bang sedap. Melekat-melekat gabung ke? Suka. Jadi kena buat tu dulu. Bang sedap, bersih. Barulah menghadap dia. Tu. Kena buat hak tu dulu. Jadi begitu kau ni. Nak minta tolong dengan dia, awak tu dulu. Beribadat dulu. Sebab tu doa. Ngelah kita kata tak. Sudah maya tu baru doa. Bukan doa dulu. Baru doa. Maya dulu. Baru habis tu baru doa. Bang minta. Gitu. Itu sebab dia. Apa kita tok dulu nak budu tu baru nasta'in. Yang kedua, jawapan yang kedua untuk menyesuaikan hujung ayat lah. Untuk menyesuaikan hujung ayat. Jadi katalah kalau kita baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, hak tu so jadi bunyi pelik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
Malik yaumiddin. Bunyi gitu dah kata akhir dia tu. Tiba-tiba ni iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Pada tu ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi gitu belaka. Tiba-tiba ni iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Oh, tak jadilah dah begitu dah. Jadi Quran ni dia bukan kira dari segi makna saja, dari segi susunan pun kira juga. Jadi bunyi dia tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sama lah gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia nak sesuai. Dari segitu. Itu jawapan yang kedua. Tapi yang pertama itulah. Tu. Kena taqarrub dulu. Kena sign dulu. Buat baik dulu. Baru nak minta tolong. Itu. Orang jahat pun tiba-tiba nak minta, kena taubat dulu. Kena taubat dulu. Baru boleh dah. Nak minta tolong, nak sembahyang ke apa dah, kena taubat dulu. Persoalan yang ketiga, apa perlunya diulang perkataan iyyaka dalam ayat tersebut? Iyyaka ni maknanya engkau. Engkau kami semua. Engkau kami minta tolong. Ataupun akan dikau. Ada juga tak jumpa akan dikau kami semua. Akan dikau kami minta tolong. Apa ulangnya? Pada sekali engkau kami semua dan kami minta tolong. Pada itu. Apa dia ulang? Engkau kami semua. Engkau kami minta tolong. Ulang 2 kali. Sebab apa? Persoalan yang ketiga dah. Jadi ni sebenarnya banyak jawapan dia ni, antaranya lah ni sebenarnya. Antaranya jawapan dia. Apa dia ulang? Engkau kami semua. Engkau kami minta tolong. Ni saya baca maksud dia dah. Sebab boleh jadi ada kemungkinan orang tu kata betul. Kita semua Allah, betul dah. Tapi kalau kita minta tolong, Allah bolehlah juga. Orang lain bolehlah juga kita minta tolong. Tak sih kata begitu. Tak sewi orang kata, tak sewi ada kemungkinan orang nak kata lagu tu. Jom, maknanya kami semua kami semua sebagaimana kita sembah Allah, so kita minta tolong pun dengan Allah saja. Serupa je situ tu. Bukan kata sembah Allah, minta tolong dengan orang lain lagi ada. Kita minta tolong tu. Minta tolong dengan siapa dia gitu. Nyembah kita minta tolong dengan apa ni? Sayang kita. Warung kita. Tak sih waktu tu. Kita sembah Allah sahaja, minta tolong pun Allah sahaja juga. Tu. Nak suruh makna tu. Ada makna gitu. Kalau tidak orang boleh kata gitulah. Apa sebab ada iyyaka pada nak budu je nasta'in tu tak ada engkau tu. Jadi kira-kiranya bolehlah kita minta tolong dengan benda lain. Tak sih orang boleh kata begitu tu. Peluang orang nak kata begitu tak boleh. Peluang orang nak kata kita minta tolong boleh dengan benda lain. Sebab tak ada engkau situ. Kalau sembah tu ada engkau, tapi orang minta tolong tak ada dengan engkau. Jadi boleh jadi dengan benda lain. Boleh jadi lagi. Ada dengan benda lain. Boleh jadi lagi. Minta tolong dengan benda lain. Dia minta tolong dengan benda lain. Minta tolong dengan tu bomo pun. Kata dah tak. Minta tolong dengan, berharap dia saja nak minta tolong hanya dengan dia. Tak boleh. Minta tolong hanya dengan benda lain. Minta tolong dengan Allah boleh juga. Minta tolong dengan benda lain boleh juga. Tak boleh. Gitu. Maknanya minta tolong hanya dengan Allah je. Sebab tu ada iyyaka so lagi. Dinasta'in. Minta tolong pun ada iyyaka juga. Bukan dia nak budu je ada iyyaka. Dinasta'in pun ada juga. Sebab tu dia ulang tu. Ulang sekali lagi tu. Persoalan yang keempat. Kenapa didahulukan perkataan iyyaka daripada perbuatan menyembah dan meminta tolong di dalam ayat? Biasanya kita kata kami sembah engkau. Itulah ayat biasa. Kami sembah engkau. Kami minta tolong dengan engkau. Itu ayat biasa. Tapi apa sini ni dia kata engkau kami sembah. Engkau tu duduk dulu. Engkau kami minta tolong. Apa gitu? Apa dia tidak kata kami minta tolong dengan engkau. Dia kata engkau kami minta tolong.
Jadi jawapan dia Mak pertama, kerana ada makna mengagungkan. Kita tok dulu, kita sebut dia dulu sebab mengagungkan dia, nak membesarkan dia. Sebab tu kita sebut dia dulu. Tu. Nama kita sebut ngelah-ngelah. Tidak ada makna mengagungkan dia. Mula-mula lagi sebut dah nama dia. Tu makna mengagungkan dia. Mengagungkan dia. Kalau ada raja ada. Contoh mengagungkan raja maknanya. Mula-mula sekali kita sebut dia dulu dah. Bukan kita sebut pengerusi AJK Majlis dan juga yang di Pertuan Agong. Mula-mula kalian di Pertuan Agong dulu. Bupati baru orang bawah baru, hadirin dan hadirat. Oh ya ada. Mengagungkan dia tu. Dengan cara kita sebut dia dulu. Itu ada makna mengagungkan dia dah tu. Tu. Sebab tu engkau dulu. Buat kami semua ada makna mengagung. Ada makna membesarkan dia. Juga apa kita tok dia dulu. Engkau kami semua, engkau kami minta dulu. Sebab dari segi ada pun, kalau nak kira dari segi ada, dia dulu ada. Sebab tu kita kena tok dia dulu depan. Dari segi ada. Dah. Kita ni ada tahu bila dah ada dah. Ribu-ribu tahun kata dah. Juta-juta tahun dia baru ada. Kok ada mula-mula tu sama dia? Dia lah. Dah. Tapi start bila tu tak tahu dah. Ada tapi dia lah mula-mula kali. Dari segi adanya dia mula-mula kali. Jadi ayat ni pun kira-kiranya dia lah kena mula-mula je. Tu. Dari segi susunannya gitulah. Mungkin dia kan ada mula-mula buat apa dia ngelah kali je. Dia lah mula-mula. Mungkin dia ada pun dia mula-mula. Lepas tu seterusnya dia juga ada makna hanya. Tu. Ada makna hanya. Kalau kita tak depan. Tu ada makna hanya. Sebab apa? Sebenarnya bahasa kita pun ada kita. Contohnya kita kata kalau bahasa kita. Kita kata roti canai saya nak makan. Habis roti canai lah tu. Saya nak makan roti canai je lah. Makna dia gitu lah. Muka kita tak roti canai je tu. Roti canai saya nak makan. Habis lah. Habis tak kata roti canai. Tak gila ke lain. Beza dengan kali kita kata saya nak makan roti canai. Boleh lagi kita tambah tu. Saya nak makan roti canai. Dan roti payah. Dan roti John. Dan roti gapo lagi. Bolehlah tambah lagi. Muka roti canai kita tak pakai dah. Saya nak makan roti canai dan roti goni dan roti goni dan roti. Boleh nak tambah. Banyak mana pun. Apa sebab duduk belakang. Tapi kalau duduk depan tak lidah. Roti canai saya nak makan. Habis dah. Dan tak jadi dalam ayatnya. Roti canai saya nak makan dan roti payah tak jadi dah. Ayat tu kalau kita tak depan tu ada makna hanya roti canai lah kita nak makan. Tak ada kemungkinan ke lain. Tapi kalau kita kata saya nak makan roti canai, ada lagi kemungkinan kita nak tambah tu. Tak ada makna saya nak makan hanya roti canai, tak ada. Tu boleh tambah lagi dan roti payah dan roti gotu dan roti goni. Boleh tambah. Kenapa tak? Saya nak makan nasi. Boleh ke tambah? Boleh tak? Saya nak makan nasi dan roti dan mi dan behung tambah lah. Dan kuih boleh tambah. Tapi nasi saya nak makan tak ada lah. Mana kita nak makan nasi je? Mi tak sih? Tak sih dah. Mi kau behung apa? Muka kita terdepan. Nasi saya nak makan. Begitu juga Allah. Kami semua. Habis ada makna hanya sikit. Di sebalik tu kalau kita terpaksa tu ada makna Allah je kita semua. Sebab muka kita terdepan engkau. Kami semua engkau dan boleh tambah lagi tidak? Kami minta pertolongan dengan engkau dan Toli dan apa lagi? Dan apa ni? Tukar dilik dan goni. Boleh lagi tambah. Engkau kami minta tolong. Tak ada lah. Hanya engkau lah. Kalau engkau tu depan. Habis itu. Faedah daripada ayat ini. Satu.
Ayat ni dosa, ayat ni ia kan nasta'in. Jadi dua lah. Kecuali faedah daripada surah ini. Banyaklah dah. Faedah daripada ayat ini saja. Ada lah dah. Kita dapat ambil. Ayat ini mengajar kita adab berdoa, di mana orang yang berdoa atau meminta itu hendaklah mendahulukan puji-pujian serta mengagung-agungkan Tuhan dahulu sebelum meminta apa-apa daripadanya. Ayat ni kalau sebelum tu kalau kita perhati, alhamdulillah rabbil alamin, puji kata. Kita nak minta tolong kan ni, nak minta tolong. Nasta'in ya kan nasta'in kan kita nak minta tolong dengan dia. Sebelum tu kita puji dulu. Segala puji bagi Allah. Allah ni Tuhan sekalian alam. Oh, kita puji dia tu. Allah ni Maha Pengasih. Allah ni Maha Penyayang. Allah ni memiliki hari pembalas. Kita puji kata dulu tu dah. Baru kita minta. Kata dah. Baru kita minta tolong. Tu adab kita nak doa. Lagu tu dah. Adab. Bukan pakai minta lain dah. Biasa alhamdulillah rabbil alamin. Nak doa ke dah. Wassallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dah. Minta tolong dulu. Apa ni doa tu? Maknanya kita puji-puji dulu. Baru nak minta tolong. Sumpalah kita. Tu kita dengan Allah. Allah pun ajar lagu tu. Allah ajar puji dulu. Sebelum nak minta dah. Jadi kalau kita dengan manusia biasanya begitu juga. Sebelum nak minta ni enggak. Gosok-gosok dulu. Semak dia mari, comel dia mari. Ada dah tu, apa dah? Tekol dah. Ada tu. Nak gapo mu? Nak gapo sebenarnya? Tanya lalu dah. Puji dia tanya lalu dah. Nak gapo sebenarnya? Sebab biasanya puji tu ada tu. Nak gapo-gapo tu dah. Ada tu. Jadi ada biasanya ada. Nak minta gapo-gapo tu kita mari pakai galah ni minta dak royak lalu tu. Ada adat dia tu dulu tu. Mukaddimah tu ada dulu. Nak gapo-gapo lah kita kata dak. Tu kita nak minta tolong. Nak gerai pun support dah juga. Nak ada mukaddimah dulu. Tu antara faedah dia dah tu. Sebelum nak minta tolong tu ada dulu sebelum ni. Puji dulu. Tuhan ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan sekalian Allah. Ada dulu kita puji dia. Yang kedua, ayat ini juga merupakan penawar bagi hati daripada penyakit bergantung pada selain Allah dan juga penyakit riak, takabur dan ikut sombong. Ayat ini. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sebab ada orang lain ni dia gantung kepada selain daripada Allah. Ada bergantung. Aku tak apa, aku dia. Aku ada dia tak apa dah. Tu penyakit tu orang panggil penyakit bergantung pada benda lain tu. Tidak. Jadi tak boleh orang yang bergantung nak minta tolong sebenarnya tak boleh pada benda lain. Hak sebenarlah kita kata kita tu hak sebenar. Dia tu perantara boleh. Tapi hak sebenar tidak. Sebab saya ada sebelum ni hak sebenar nak minta tolong. Apa dia jadi boleh tolong kita? Apa dia jadi ada duit banyak nak boleh tolong kita? Apa dia jadi ada tenaga nak boleh tolong kita? Apa dia jadi duduk situ? Apa dia jadi duduk situ? Sebab dia boleh tolong kita. Sebab dia duduk situ. Apa dia jadi ada tempat kita? Tidak. Itu kerana pertolongan Allah belakang tu. Dia jadi ada situ, dia jadi ada tenaga, dia jadi bertelet. Ada biti bertelet belakang tu. Kerana pertolongan Allah sebenarnya. Gitu. Jadi hanya kepada dia tak boleh bergantung pada benda lain kan? Dan juga penyakit riak, takabur dan sombong. Na'budu iyyaka nasta'in. Jadi gitu dulu. Kali ni. Dan itu persoalan hak boleh di waktu kalau ada persoalan lagi tu ayat ni boleh tanya. Ayat ni lah. Ayat Malik Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu saya jumpa lah persoalan tu. Saya jumpa. Bak begitu dah. Jadi ada. Nak tanya. Ada pertanyaan.
dia saling ngaku-ngaku. Oh, tentu dah. Memang kita kena pilih. Sebab saling tampung-menampung. Yalah. Kata Imam Badawi, dia ni saling menampung dah. Bagaimana kita semaya Jumaat, sebab tu kita kami tu. Sebab memang pun kita kena pilih lah. Kalau tu imam tu tak sah semaya tu pun dengan kita tak boleh tidak boleh menampung lah. Kita kata dah. Tu imam ke apa? Yalah lah. Kita dua orang pun kita kata sudah berjemaah dah tu dah. Saling menampung dah tu. Walaupun dua orang. Kami dah kita kata tu dah. Nak berdua nasta'in dah tu. Walaupun dua orang saling menampung dah. Cara dia paling-paling tidak pun kena semaya dia tu kena sah dah. Cara dia nak sah tu banyak dah. Sah semaya dia. Gitu dah. Silakan ada. Setiap ayat ni lah. Kau terlalu ilmiah sebenarnya. Tak betul lah kalau saya ada solat ya. Kalau kita baca kalau kita baca buku semua apa kita semaya. Ada pahala tu akan bersyukur. Itu kan yang betul. Dia pahala akan bersyukur atau ingat kita. Betul. Sebab fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ada. Wailul lil musallin. Ada orang semaya tapi apa ni? Dia apa ni? Dosa lah kita kata dah. Punis dosa atau masuk ngaku. Semaya juga. Kita kata dah. Kerana itulah alladhina hum an salatihim sahun. Kerana dalam semaya mereka ni mereka lalai. Lalai ni boleh jadi macam-macam lah. Lalai ni kita kata tidak khusyuk. Bila semaya teringat perkara lain. Bukan saja tak boleh pahala, boleh dosa pula. Siapa kau tu saya kata wailul lil musallin dah. Neraka wail ni disediakan untuk orang yang semaya. Semaya juga wailul lil musallin ni orang semaya. Tapi ada neraka untuk dia. Untuk orang semaya. Ada lah ciri-ciri dia tu dah. Antaranya dia tidak khusyuk, dia itulah. Semaya tapi tidak mengikut sebagaimana hak dalam semaya suruh. Yalah juga lah tu. Maknanya kalau dia betul, maknanya dia belajarkan diri, kalau dia betul belajar dia betul. Tentu tak boleh pahala. Khusyuk tambah lagi. Dan betul dan kita juga ada pahala tu. Bila dia khusyuk tambah lagi pahala. Tu. Ada pun bila dia email, bila dia tadi suami saja. Bila dia email, mana kita tak boleh tengok dia email tu akan tadi mana apa. Ya dah. Nak tengok atas golongan lagi lah. Tajwid saja jadi. Betul dah dia ni bertajwid tapi dia kita kata ahli maksiat kau dia. Tidak. Begitu pula situ. Paling-paling kita kena pilih hak paling molek lah. Tu imam hak paling lebih lah. Kalau gini ustaz baik, tajwid mana? Ustaz hak tajwid pandai. Orang baik. Kita lebih mana? Tu dia tajwid molek lah. Macam molek. Macam kita hidup pen yang mengaruhi ustaz. Pahala dia dalam mati. Kita perlu maya tu mengaruhi jumlah pahala dalam mati. Kehidupan luas maya mempengaruhi pahala dan maya. Rasa dia ayat pahala. Rasa dia ayat maya tu mencegah. Mempengaruhi lah tu juga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Semaya ni mencegah daripada fahsyat dan munkar ni. Mempengaruhi juga lah. Jadi sini Rabb ilah Malik. Apa beza? Rabb ni sebenarnya kita sudah bayar dari segi makna dia sebelum ni dah. Rabb ilah Malik. Rabb ni sebenarnya kita boleh royak. Kalau dari segi bahasa kita boleh kata pada semua lah kalau sebelum ni. Rabb ni dari segi bahasa.
Kita boleh kata, contohnya kita kata kita roh ni makna dia memelihara. Memelihara ni dia makna dia jaga benda tu sehingga sempurna. Contohnya kita ada air, kita jaga air, kita memelihara air kita tu. Kita beri makan air, nak tukar apa ni, kita kata buat rebel, tu. Kalau kotor kita, maknanya kita jaga siapa sempurna ni kita kata siapa dia boleh siapa kita boleh makan dia, tu sempurna tu dah. Kita kata jadi tu kita boleh panggil roh juga. Dah. Tapi roh hak sebenar Allah. Yang memelihara sebenar. Kita memelihara juga tapi tidak dengan sebenar. Roh hak sebenar Allah. Itu roh. Maknanya kita boleh kata pada benda-benda lain roh. Boleh. Tapi roh tidak sebenar. Kita kata kita ada anak-anak kita, maknanya kita didik, kita jaga dia daripada tak boleh ke satu dah. Jaga siapa dia boleh berdikari, siapa boleh hidup sendiri, siapa sempurna lah kita kata dah. Kita roh juga. Tapi tidak bermakna kita Tuhan. Roh tu. Tapi kita memelihara, roh juga, roh ni memelihara. Dan roh ni juga makna dia Tuhan. Tapi kita tidak Tuhan. Tapi kita memelihara. Kita mendidik, tapi kita tidak Tuhan. Gitu. Itu roh. Jadi roh ni boleh berlaku pada mendidik. Cumanya kalau Tuhan, kalau Allah ni tak boleh. Roh hak sebenar Allah. Ilah pun lagu tu juga. Ilah ni Tuhan. Ilah ni. Contohnya kalau orang tu menganggap patung tu sebagai Tuhan, jadi ilah je bagi dia. Kalau orang tu menganggap matahari tu sebagai Tuhan, ilah juga bagi orang tu. Kalau kita ni menganggap Allah ni sebagai Tuhan, jadi Allah ni ilah bagi kita. Tok Beko tu ilah bagi dia. Itu dia lah kita kata ilah. Matahari tu ilah bagi orang semua matahari. Ilah bagi dia. Jadi ilah ni maknanya Tuhan. Ilah, tapi Tuhan ni boleh berlaku kepada kita kata Tuhan ni. Orang percaya benda tu Tuhan, kita kata dah boleh berlaku. Kita ni percaya Allah tu, jadi Allah tu ilah kita. Orang tu percaya batu tu Tuhan dia, jadi batu tu ilah bagi dia. Tu ilah. Nampak tak? Malik pula yang memiliki ni sepuluh tak ada. Malik ni kita ada gapo. Cumanya tadi ilah. Kalau ilah hak sebenar Allah lah. Tuhan hak sebenar. Tak okey Tuhan hak sebenar tu batu. Tak okeylah Tuhan hak sebenar tu matahari. Ada. Tapi orang boleh panggil belaka ilah tu. Kalau dia semua matahari tu ilah dia. Kalau dia sembah batu tu ilah dia. Ada. Nampak tak? Kita boleh lagi. Itu beza dia. Malik ni pula yang memiliki, yang menguasai. Kalau kita ada gapo, kita ni sebagai malik dah, kita kata. Tidak khusus dengan Allah, Malik ni. Tapi Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan, hak tu khusus dengan Allah. Yang memiliki Malik, kita pun memiliki juga. Mana tidak sebab tak ada kita memiliki tubuh kita. Tidak. Kita memiliki ke dia akal kita. Tapi hak memiliki sebenar Allah. Hak memiliki hari pembalasan Allah. Tu Malik, itu beza dia roh. Roh, ilah, Malik. Roh ni yang mendidik, yang memelihara. Ilah ni Tuhan. Malik ni yang memiliki. Tak apa-apa. Allah tak ada so. Allah so. Jadi roh yang sebenar Allah. Ilah yang sebenar Allah. Malik yang sebenar Allah. Yang memelihara hak sebenar Allah. Tuhan yang sebenar ilah. Tuhan yang sebenar Allah. Malik ataupun pemilik yang sebenar Allah. Itu beza dia tu. Lagi kita kata tu. Rabb, ilah, Malik. Mana sifat Malik tu sifat lah, yang memiliki hari pembalasan tu sifat. Rabb ni yang melihara tu sifat dia tu. Sifat Allah. Zat tu Allah tu sendiri. Tuhan diri tu Allah. Sifat tu yang memiliki, yang memelihara. Tu. Zat tu dia tu. Allah tu. Tak boleh nak tunjuk mana-mana lah. Kalau zat tu.
Tak tu tuai diri. Sebut mana? Tak lah. Di mana tu dah. Gitu dah dah. Barang semua kita akan berkulah kita pada hari ini. Untuk makluman kelas ini kita akan masuk ke 11. Jadi